Okey. Bismillah. Boleh kita mula ya, insya-Allah. Suara saya jelas kedengaran. Mohon maklum alas. Jelas Boleh Ustaz. dengar? Jelas. Boleh, Nota boleh. nampak? Okey. Nampak. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan yang sibuk untuk kita menjalani ataupun kita merayakan Aidil Adha yang bermula secara rasminya pada malam ini, merupakan malam yang ke-10 Aidil Adha. Moga-moga kita pengisian ini kita iringi juga dengan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita boleh melihat dari sudut bagaimana Allah mengaturkan perjalanan kisah seorang Nabi yang beliau ini terselamat daripada dibunuh oleh Firaun. Kita telah belajar pada fasa yang pertama, yang mana kisah Nabi Musa ini secara tak langsung kita boleh nampak kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa hebat perancangan Allah, betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga pada malam ni adalah siri yang ke-11. Kita doakan rakan-rakan kita yang tidak dapat bersama pada malam ini dapat dipermudahkan urusan oleh Allah dan boleh melihat semula rakaman yang berada di FB Akademi Tadabbur Malaysia, ya, supaya cerita ini kalau boleh jangan diputus sebab dia adalah kronologi, so dia ada sambungan dia. Jadi moga-moga kita semua yang biasa mengikuti daripada siri pertama sehingga kepada siri ke-11 malam ni, Allah memberikan kita banyak manfaat. Ya, walaupun malam raya tetap juga kita redah kan, untuk kita mengambil sedikit peluang, ambil sedikit ruang untuk kita membesarkan Allah melalui kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Nota telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nota pada malam ni nanti saya akan masukkan di dalam Google Drive. Link Google Drive itu kalau siapa yang menonton secara langsung melalui Zoom, anda boleh dapatkan link tersebut di bahagian chat. Kalau yang menonton di FB Academy Tadabbur, anda boleh melihat di bahagian komen. Nota yang kita akan rujuk pada malam ni yang saya akan paparkan sebentar lagi, ia berada di dalam link tersebut. InsyaAllah moga-moga kita dipermudahkan urusan oleh Allah SWT pada malam ini. Kita juga ada sahabat kita yang menyaksikan secara langsung di Qatar pun ada, jauh. Moga-moga kita dapat bertemu insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Kita lanjutkan dengan pengisian kita pada malam ni. Okey, malam ni kita dah masuk kepada fasa yang ketiga. Bagi sesiapa rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau tuan-tuan baru mengikuti contohnya pada malam ni, tapi saya yakin tuan-tuan dah biasa ikut.
Jadi saya ulang semula, okey, dalam pengkisahan kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam ni, kita menggunakan pendekatan melihat dari sudut kisah Nabi Musa ni, kronologinya mengikut kepada 6 fasa. Okey, ada 6 fasa. Jadi nak tahu 6 fasa tu apa, kena rujuk balik pada nota yang awal sebelum ini. Dan fasa yang ketiga pada malam ini adalah fasa Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam sudah diperintah oleh Allah untuk dia pergi menyampaikan dakwah. Kalau fasa yang kedua sebelum ini, Nabi Musa dia dilantik oleh Allah sebagai Rasul. Beliau telah dibekalkan dengan 2 mukjizat yang terbesar daripada 9 ayat-ayat Allah yang lain, iaitu dibekalkan oleh Allah tongkat dan dia dibekalkan oleh Allah dengan tangan yang boleh bertukar mengeluarkan cahaya yang putih. So, pada malam tersebut, pada tempat yang sama, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Nak menyampaikan dakwah ni, kita lihat pada slide yang berikutnya. Okey, Nabi Musa ni, dia menyampaikan dakwah, dia punya mad'u dia, sasaran dakwah dia sebenarnya bukanlah Firaun semata-mata. Bukan Firaun je. Berat tugas Nabi Musa ni. Jadi kalau kita nak cari jawapan kenapa Musa ni ceritanya banyak diulang kan, dipapar oleh Nabi, salah satu sudut dia kita boleh melihat dari sudut sasaran dakwah dia. Nabi Musa ni dia kena menyampaikan dakwah kepada Firaun. Tapi bukan dekat Firaun seorang. Dia juga kena menyampaikan dakwah kepada pembesar, menteri-menteri kanan Firaun. Bukan kepada pembesar Firaun saja, bukan orang dalam istana dia saja, tak. Nabi Allah Musa juga kena menyampaikan dakwah kepada kaum Firaun. Kaum Firaun ni maksudnya penduduk asal Mesir tu. Yang kita dah belajar pada fasa yang pertama, yang mana kita tahu Firaun dia telah membuat pengasingan. Satu puak dia tindas, iaitu Bani Israel. Bani Israel dia dipanggil kaum Musa. Tetapi orang kaum Firaun yang orang Qibti tu, mereka dipanggil kaum Firaun. Inilah yang Allah panggil. Dalam Quran memang Allah sebut kaum Firaun. Kejap lagi kita akan tunjukkan ayat dia. Ini bermakna tugas Musa bukan hanya untuk kaum dia Bani Israel. Saya namakan dia kaum Musa lah. Sebab dia memang dalam sejarah nabi-nabi, semua nabi menyampaikan dakwah hanya untuk kaum dia saja. Tidak ada nabi melainkan Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dakwah dia umum untuk semua. Tetapi nabi-nabi lain tak pernah mereka menyampaikan dakwah selain untuk kaum dia saja. Tapi Musa ni berbeza. Musa ni, dia memang tugas utamanya pada kaum dia, iaitu Bani Israel. Tetapi, dia tidak boleh dakwah kepada kaumnya, melainkan dia kena dakwah dulu Firaun, dia kena dakwah dulu pembesar Firaun dengan kaum Firaun. Sebab apa? Sebab kaum dia itu berada di bawah pimpinan Firaun. Maknanya besar tak tugas Nabi Musa ni? Berat tau tugas Nabi Musa ni. Bukan dekat kaum dia saja, tapi dekat Firaun, pembesar dia dan juga kaum dia. Kaum Firaun itu baru kaum Musa. Yang kaum Musa tu insya-Allah nanti kita akan masuk kepada fasa yang keempat. Fasa keempat tu kita akan kupas panjang lebar tentang Bani Israel. Tapi sebelum bincang dakwah kepada kaum Musa, kita kena bincang dulu dakwah kepada Firaun. Sebab itu kita
ambil maklumat, kita terus fokus kepada Firaun. Kalau sebut Firaun ni, kalau kita sebut nama Firaun saja, dia dikaitkan dengan pembesar dia, dikaitkan dengan kaum dia. Sebab tu kat nota tu saya hanya tulis Firaun. Bukan maksudnya Firaun seorang diri, tak. Kepada kaum dia, kepada pembesar-pembesar dia. Okey, untuk memudahkan pembelajaran kita tentang fasa ketiga, kita akan pecahkan kepada dua sudut. Dua bahagian. Bahagian yang pertama, kita nak cerita terlebih dahulu tentang sebelum Nabi Musa alaihi salam dia pergi bersua muka, bertentang mata dengan Firaun, apa yang berlaku. Lepas tu baru kita pergi kepada tajuk semasa Nabi Musa bertemu dengan Firaun, apa yang berlaku. Jadi malam ni kita ambil kepada tajuk sebelum Nabi Musa bertemu dengan Firaun secara bertentang mata. Inilah maklumat yang kita nak kongsikan pada malam ini. Baik, kita teruskan. Kita teruskan dengan maklumat yang pertama. Ini sudah dikatakan kronologi. Tuan-tuan boleh buat dia punya flow chart dia. Carta alir dia. Nanti tuan-tuan sambung carta alir tu sampai jumpa Firaun, sampai Firaun kejar dekat laut panjang. Ambil balik carta alir yang daripada fasa 1 sampailah habis. InsyaAllah nanti saya akan paparkan pada tuan-tuan dan perempuan carta alir yang menunjukkan kronologi. Lepas tu kita letakkan surah dengan nombor ayat supaya kita dapat jelas tentang kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey. Proses yang pertama, perkara yang pertama, Allah perintah dulu Nabi Musa untuk jumpa Firaun. Okey. Sebelum jumpa Firaun, kena ada perintah dulu. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa jumpa Firaun. Tetapi ketika jumpa Firaun ini, Allah meletakkan gelaran Firaun itu, dia adalah melampaui batas. Melampaui batas, maknanya orang yang sangat melampaui batas, dia panggil apa? Di dalam Al-Quran. Maka figure manusia yang memang digelar oleh Allah melampaui batas adalah Firaun. Jadi kita lihat ayat-ayatnya. Okey. Ayat-ayat yang saya paparkan, yang kita akan rujuk untuk fasa 3 ni, kita tidak menggunakan kaedah seperti mana kita belajar pada fasa 2 dan fasa 1. Kalau kita belajar fasa 1, kita ambil satu surah, kita panjangkan surah tu. Ayat dia. Macam fasa kedua macam tu juga. Tetapi apabila masuk fasa 3 ni, kita tidak boleh lagi menggunakan kaedah. Contohnya, kita baca surah Toha saja pasal Nabi Musa, pasal dia jumpa Firaun. Nanti dia akan jadi panjang. Lepas tu baru masuk kepada surah Al-Qasas. Baca satu persatu. Yang itu kita tak gunakan dah pendekatan itu untuk fasa 3. Sebab apa? Sebab ayat dia, surah dia banyak. Yang paling panjang ayat pada fasa 3 ni suratul Al-A'raf. Tetapi surah Al-A'raf kita tak belajar lagi pada malam ni. Nanti kita akan ambil maklumat tu kemudian hari. Okey, kita lihat dulu. Dalam surah Toha, ayat nombor 24, okey. Tuan-tuan, tolong ingat kembali ayat 24 ni dia sambung ayat 23. Jadi kena ingat balik. Ayat 23 surah Taha tu dia berada fasa yang kedua. Masih ingat lagi? Fasa kedua yang Nabi Allah Musa
dia nampak api tu, dia nampak api tu kan penuh, dia ada 3 surah utama kan. Toha, An-Naml dengan Al-Qasas. Okey, nanti rujuk balik nota yang lepas Okey. Ayat 24 ni Allah Taala bagi tahu kepada kita, Allah memerintahkan Musa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah kata, pergilah engkau kepada Firaun. Ini dia seorang diri. Pergilah engkau kepada Firaun. Firaun itu dia siapa? Innahu, sesungguhnya dia itu tagha, telah melampaui batas. Tagha ni dia adalah kata nama. Maknanya dia memang seorang yang pelampau batas. Memang karakter dia, memang Allah panggil dia seorang yang tagha, seorang yang melampaui batas. Kita sedia maklum kan, pada fasa 1, apa yang Firaun telah lakukan kepada kaum Musa, kita telah belajar pada fasa 1 kan. Melampaui batas dekat sini tagha, dia setiap orang yang buat maksiat, buat dosa dipanggil tagha. Tapi kalau orang yang ekstrim dia dalam dia melakukan dosa ni, dia dipanggil tagha. Dia orang yang melampaui batas. Maka gelaran itu dia disandang oleh Firaun. Okey, jelas ayat ni. Ayat 20, ayat 24. Ayat 24 ni, tuan-tuan, kita jangan putuskan cerita fasa 2. Sebab perintah ayat 24 ini, ia berlaku pada malam yang sama. Macam fasa yang kedua tu, tempat yang sama. Perintah ni, Allah Ta'ala perintah waktu yang Nabi Musa nampak api dekat lembah tua tu. Dekat situlah perintah ni. Bukan perintah ni Nabi Musa dah sampai dekat Mesir. Belum lagi. Perintah ini dia dapat pada malam yang sama, dia tengok api tu di tempat yang sama. Jelas? Boleh ya? Tuan-tuan dapat maklumat tersebut. Okey, kemudian kita tengok ayat lain. Ayat lain tapi dalam surah lain, iaitu surah An-Nazi'at. Okey, ayat 15 sampai ayat nombor 17, surah nombor 79. Surah Nazi'at ni, malam ni kita baru jumpa kali pertama. Waktu kita belajar fasa 1, kita tak jumpa lagi, kita tak rujuk lagi suratul Nazi'at. Fasa 2, kita tak jumpa lagi suratul Nazi'at. Tetapi fasa 3, kita jumpa kali pertama surah An-Nazi'at. Surah Nazi'at ni, dia boleh diletakkan juga ayatnya pada fasa 2. Boleh juga. Sebenarnya bukan boleh juga, memang boleh pun. Masa fasa kedua, okey, saya minta tuan-tuan jelas ya kalau saya sebut fasa 1 kena jelas, fasa 2 kena jelas. Okey. Maksudnya suratul Nazi'at ni dia memang boleh letak pun pada fasa yang kedua. Yang mana pada fasa 2 dulu, okey, masa fasa 2 dulu kita hanya datangkan 3 surah. Surah apa? Surah Taha, suratul Naml dengan suratul Qasas. Kan? Okey. Tapi boleh juga gunakan surah An-Nazi'at. Okey, kalau kita baca suratul Nazi'at ni, kita dapat jawapan. Rupa-rupanya perintah suruh jumpa Firaun ini memang dapat dibuktikan pada malam tu juga. Sebab dalam surah Nazi'at Allah kata apa? Hal ataka hadithu Musa. Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi SAW. Allah kata, adakah telah sampai kepada engkau kisah Nabi Musa? Kemudian Allah mengingatkan sebagai motivasi kepada Nabi, Allah kata, Musa tu apa? Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Rabbnya memanggil dia
di lembah Al-Muqaddas yang suci, iaitu Tua. Ini kita dah ulas pada fasa yang kedua. Okey, ketika itulah Allah berkata-kata dengan Musa. Allah panggil Musa. Okey. Pada malam tu juga ayat 17 Allah kata apa? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah kata pergilah engkau kepada Firaun. Sesungguhnya dia itu tagha, telah melampaui batas. Ayat 17 surah An-Nazi'at ni dia sebiji persis seperti ayat 24 surah Taha. Jelas kan? Dia sama saja. Cuma dia ada perbezaan pada di depannya. Jadi kalau kita kombinasikan, kita gabungkan ayat nombor 24 surah Taha dengan ayat nombor 15 sampai 17 surah An-Nazi'at, perintah bertemu dengan Firaun, pergi jumpa Firaun itu, ia berlaku pada malam yang sama ketika beliau melihat api di lembah yang suci iaitu Tua. Okay, jelas? Dah dapat maklumat tersebut tentang Tua. Okey, kemudian apa yang berlaku lagi? Ayat yang berikutnya ni, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita ulang balik ayat ni untuk membuktikan bahawa Musa ni, dia bukan kena jumpa Firaun je. Tetapi dia ada tugas lain. Seperti mana saya sebut pada pembukaan tadi, dia kena jumpa pembesar-pembesar Firaun. Kita ambil semula ayat suratul Qasas, surah nombor 28. Ayat nombor 32. Ayat 32 ni suratul Qasas, kita dah berulang kali gunakan ayat ini pada fasa yang kedua. Bahkan minggu lepas pun kita dah rujuk ayat nombor 32 ini ketika mana kita mengulas tentang perkataan fasiq. Tetapi pada ayat 32 ini dia ada satu maklumat yang boleh dikaitkan dengan tajuk kita pada malam ini, yang Allah mengatakan kepada Musa, fadhanika burhanani mir rabbika. Allah kata dua bukti, iaitu tongkat dengan tangan bertukar menjadi cahaya itu adalah dua bukti daripada Rabb engkau. Bukti itu nak bawa kepada siapa? Ila fir'auna wa mala'ih. Kepada Firaun wa mala'ih. Wa mala'ih itu maksudnya apa? Dan pembesar-pembesar dia. Menteri-menteri kanan dia. Di sini kita dapat jawapan. Kalau dua ayat tadi tu jumpa Firaun seorang diri. Tapi bukan Firaun dia sebenarnya. Tapi ayat ni bagi jawapan. Jumpa dengan pembesar-pembesar dia juga. Hui, kalau jumpa pembesar-pembesar dia, kan, ada cerita di sebalik pembesar tu. Nanti kita akan ulas waktu dia takut. Kerana apa? Masih ingat lagi tak pada fasa yang kedua? Kenapa Nabi Musa dia melarikan diri sehelai sepinggang, kan, keluar daripada Mesir, dia pergi Madian? Masih ingat lagi apa pembesar-pembesar Firaun ni buat? Okey, kalau tuan-tuan masih ingat dalam surah Al-Qasas pada ayat nombor 20. Pada ayat nombor 20 surah Al-Qasas, nanti rujuk balik pada fasa yang kedua, ketika mana pembesar-pembesar Firaun dia cari Musa untuk membunuh Musa. Ingat balik pada ayat nombor 20. Maklumat ni sangat penting. Kita akan dapat memahami ada satu info selepas ini, ada satu maklumat yang selepas ini yang kita kena kaitkan dengan pembesar Firaun ni. Bayangkan, Firaun tu saja pun memang dah lama cari Musa. Betul tak? Dengan zalimnya Firaun itu, Allah perintahkan jumpa Firaun depan-depan.
Allah dah gelar dia golongan yang melampau batas kan. Lepas tu jumpa pula pembesar-pembesar Firaun yang dulu waktu mula-mula sewaktu dia melarikan diri kematian, pembesar-pembesar ni cari dia. Tiba-tiba dia kena jumpa pembesar-pembesar tu. So agak-agak macam mana tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Musa ni wanted. Orang cari dia. Tiba-tiba jumpa depan mata. Nanti kita akan tengok apakah luahan Nabi Allah Musa kepada Allah. Kita baru masuk kepada apa perintah Allah kepada Musa. Okey, selesai maklumat tersebut. Lepas tu Allah Ta'ala sebut kepada kaum Firaun pula. Kita boleh rujuk dalam surah Syu'ara. Surah Syu'ara ni pula merupakan surah yang pertama kali kita rujuk pada malam ini, yang mana kita tak guna lagi surah Syu'ara pada fasa 1 dan pada fasa yang kedua. Surah Asy-Syu'ara ni dia ada maklumat tambahan yang dia memberikan kita maklumat penting pada fasa 3. Antaranya kita tengok pada ayat 10 dan ayat 11. Kalau kita baca ayat 10, kita akan menemui Allah bagi tahu terang-terang kepada kita. Wa idh nada rabbuka Musa. Ingatlah ketika Rabbmu, bukan Rabbu tu, saya tertinggal M tu. Ketika Rabbmu menyeru kepada Musa. Allah seru kepada Musa buat apa? Bila Allah seru Musa tu, malam yang sama dia nampak api tu. Ingat ya? Menyeru Musa. Allah kata apa? Allah kata, ani'til qawmadh zalimin. Hendaklah engkau pergi kepada kaum yang zalim. Allah kata, pergi kau kepada kaum yang zalim. Kaum yang zalim. Lepas tu ayat nombor 11, Allah sebut siapa kaum yang zalim tu? Kaum Fir'aun. Allah kata, iaitu kaum Fir'aun. Sebab tu pada pembukaan tadi, kita menamakan kaum Fir'aun itu sebagai apa? Kaum Fir'aun. Pada ayat ni, Allah menggelar kaum Fir'aun itu adalah kaum yang zalim. Okey. Lepas tu, ketika mana nak jumpa kaum Fir'aun nanti, kena ajak mereka supaya mereka itu bertakwa. Ala yattaqun. Okay, ni kita dapat maklumat bahawasanya Nabi Musa kena juga jumpa kaum dia, kaum Fir'aun yang zalim. Maknanya ringan atau tidak tugasan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Sangat berat. Tak ada pada nabi-nabi yang lain. Tegur Nabi Musa. Ini di antara jawapan yang kita boleh beri kalau orang tanya kenapa kisah Musa ni banyak berulang-ulang. Bukan sekadar dia Rasul Ulul Azmi, tetapi tugas dia sangat berat. Ni belum masuk lagi tugas dia keempat, dia dakwah Bani Israel yang keras kepala tu. Nanti kita akan belajar kemudian. Kan? Lepas Fir'aun, lepas pembesar Fir'aun, lepas kaum Fir'aun, dia nak handle pula kaum Bani Israel. Nanti kita cerita insya-Allah. Okey, dah dapat maklumat ini. Okey, sekarang kita pergi kepada sambungan selepas Allah perintahkan Musa pada tempat yang sama pada malam tersebut di lembah Tua. Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam memang dah jelas dah. Rupa-rupanya dia balik kampung ni tak boleh nak bercuti semata-mata. Kan dia nak balik bawa isterinya balik. Rupa-rupanya dia ada tugas yang sangat besar yang Allah nak berikan kepada dia. Tetapi, apakah jawapan Nabi Allah Musa? Adakah dia menolak perintah tersebut? Apa yang Musa minta kepada Allah? Nanti kita akan sebutkan, tapi kita nak pergi terlebih dahulu kepada apakah perasaan
yang timbul pada Nabi Musa ketika dia tahu Allah perintahkan dia jumpa Fir'aun, jumpa dengan pembesar Fir'aun dan juga jumpa dengan kaum Fir'aun tadi. Maka apakah yang disebutkan oleh Musa alaihi wassalatu wassalam? Maka ayat yang kita boleh rujuk iaitu suratul Qasas. Kita tengok dulu ayat nombor 33. Kita rujuk dulu ayat nombor 33. Apa jawapan Musa? Nabi Musa kata, dia kata, qala rabbi inni qataltu minhum nafsa fa akhafu an yaqtulun. Musa dia berkata kepada Allah, ya Rabbku, aku pernah membunuh seorang dalam kalangan mereka. Maka kalau aku jumpa mereka, aku takut mereka akan bunuh aku. Maknanya Musa takut tak? Musa dia tidak menolak tentang perintah Allah Ta'ala tu. Tapi Musa cerita, ya Allah, kalau aku jumpa diorang nanti, tentu mereka akan bunuh aku. Sebab dulu aku pernah membunuh. Okey, masih ingat lagi pada fasa yang kedua. Lepas tu Nabi Musa ni juga, kalau kita tengok pada ayat 34. Cuba tengok dulu ayat nombor 34. Nabi Musa ni juga dia takut pasal apa? Dia takut, dia kata, inni akhafu an yukadzibun. Dia kata, sesungguhnya aku juga takut mereka akan menolak aku. Mereka akan mendustakan aku. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab Musa kan daripada Bani Israel. Bani Israel di zaman Firaun kan adalah orang yang dijadikan hamba. Orang yang tidak ada nilai. Jadi tiba-tiba Rasul tu daripada Bani Israel. Jadi Nabi Musa ni dia takut. Dia bimbang. Dia ada dua kebimbangan. Kat sini kita dapat dua kebimbangan dia. Dia bimbang pertama, kes pembunuhan dia dulu menyebabkan dia itu akan dibunuh. Yang kedua pada isu mereka menolak dakwah dia. Okey, dapatkan dulu maklumat ini. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat lain. Okey, kalau kita rujuk dalam surah Asy-Syu'ara ayat 12 sehingga ayat nombor 14, kita ambil dulu ayat 12 dan ayat nombor 14. Ayat 12 Allah memberitahu, qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Musa dia berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku takut mereka mendustakan aku. Lepas tu ayat 14, Musa menjawab, kenapa dia takut juga? Walahum alayya dzambun fa akhafu an yaqtulun. Dia kata malahan aku ada buat kes. Aku ada satu tuduhan kepada aku, maka aku takut mereka akan membunuhku. Ada satu tuduhan tu, tuduhan apa? Tuduhan yang mengatakan dia ini telah membunuh seorang lelaki daripada kaum Fir'aun. Jadi di sini, tuan-tuan dan puan-puan dapati apa perasaan Nabi Allah Musa. Sewaktu malam yang sama di lembah yang suci tua itu. Apa yang dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla? Dia cakap, dia apa? Dia sangat takut. Tuan-tuan dapatkan maklumat takut ni, cuba kita bayangkan. Macam mana kedudukan Musa ketika itu? Okey, adakah takut itu dia berlanjutan atau bagaimana? Okey, kemudian Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam yang ketiga, dia telah minta beberapa permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa permintaan Nabi Allah Musa? Maknanya Nabi Allah Musa dia tidak menolak tugas tersebut sebab dia adalah Rasul. Betul tak? Tetapi dia sebut kelemahan diri dia. Kan, dia sebut kelemahan diri dia tentang perasaan takut yang ada pada dia. Maka sebelum dia pergi jumpa dengan Fir'aun tu, sebelum jumpa dengan pembesar Fir'aun dengan kaum dia,
Nabi Allah Musa minta kepada Allah beberapa permintaan. Okey, tuan-tuan dapat sambung kronologi dia kan? Tuan-tuan dapat sambung dia punya carta alir dia, cerita tu. Okey, permintaan Nabi Allah Musa ini disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Rujukan utamanya adalah surah Taha ayat 25 sampai ayat 26, ayat 31 sampailah ayat 25, 26, ayat 27, 28 sehinggalah kepada ayat nombor sebenarnya sampai ayat nombor 35. Tapi kita tengok dulu ayat nombor 25 dengan 26. Ayat ini kita pernah membacanya, kita pernah rujuk ketika mana kita menyebutkan kelahiran Nabi Allah Musa sebelum ini. Tetapi ketika fasa yang pertama dahulu, saya telah janji kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan perincian pada ayat-ayat ini. Malam ni saya akan tunaikan janji tersebut. Kerana malam inilah, fasa inilah merupakan waktu yang sesuai dan tepat untuk memberikan ulasan. Maka permintaan Nabi Musa yang pertama kepada Allah, dia minta kepada Allah, qala rabbi syrah li sadri. Dia minta pertama kepada Allah, dia minta Allah Ta'ala lapangkan dada dia. Okay. Kenapa dia minta lapang dada? Kan, soalan pertama. Dalam banyak-banyak permintaan dia tu, dia minta kepada Allah supaya lapangkan dada dia, dia nak pergi dakwah nanti. Dada. Okey. Di dada kita ni, tersimpan perasaan apa? Di dada kita ni, menyimpan perasaan apa? Perasaan berani duduk di dada, betul tak? Perasaan takut dia akan muncul di dada, betul tak? Kan Nabi Musa sebut apa tadi? Kan dia takut. Kan, memang kalau jumpa confirm kena bunuh. Tapi Allah perintah jumpa ni. Macam mana nak buat? Nak lari ke? Kan? So Nabi dia seorang manusia juga yang biasa. Manusia yang ada hati dan perasaan. Takut tu benda normal walaupun bagi para Nabi. Kan? Sebab tu diminta kepada Allah lapangkan dada dia. Lapangkan dada ni bukan sekadar untuk tenangkan dia. Tetapi perintah Allah tadi berat. Ada kita jumpa tadi kan, perintah Allah diberatkan. Jumpa Firaun, jumpa dengan pembesar Firaun, jumpa dengan kaum Firaun kan. So, nak menunaikan tanggungjawab perintah tersebut, kekuatannya adalah pada dada. Ini perintah Allah ni. Dalam masa yang sama, nyawa aku terancam ni kalau aku pergi confirm. Tapi ni perintah Allah ni. Antara nak jaga kepentingan peribadi dengan perintah Allah, mana nak dahulukan. Lepas tu dengan takut lagi, ada kes sebelum ni pernah buat kan. Dia minta kepada Allah lapangkan dada dia. Lepas tu, dia minta kepada Allah, wa yassirli amri. Dan permudahkanlah urusanku, ya Allah. Bukan senang-senang tau. Walaupun dia seorang Nabi, dia dibekalkan dengan 2 mukjizat. Kita kan dapat mukjizat tu, seronok kan. Sebab kita bukan Nabi, of course lah tak boleh dapat. Kan, walaupun mukjizat itu besar, dapat dua bekalan dengan mukjizat tongkat dengan tangan bertukar warna tu, Nabi Musa tetap dia minta kepada Allah. Sebab dia sedar diri dia, kelemahan diri dia minta kepada Allah. Supaya ya Allah, kau pemudahkanlah urusan dakwahku nanti, ya Allah. Pemudahkanlah. Okey. Kemudian permintaan dia yang ketiga, dan permintaan dia ketiga berada pada 2 ayat. Surah yang sama, iaitu ayat 27 dan 28. Dia minta kepada Allah, wahlul uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Yang ketiga dia minta, dan tolong lepaskanlah simpulan daripada lidahku. Uqdatan ni macam ikatan, simpulan lah daripada lidahku. Okey, yang mana lidah Nabi ni, Nabi Musa ni, kalau Allah tak lepaskan, tak buka simpulan tu, kalau Allah buka simpulan tu akan ada impak apa? Yafqahu qawli, supaya mereka ini nanti dapat memahami apa yang aku nak sampaikan. Okey, jelas permintaan yang ketiga ni. Permintaan yang ketiga inilah menjadi pertanyaan, dan selama ini pun kita membaca dalam kitab-kitab tafsir, kita mendengar bahawasanya Nabi Allah Musa ni dia ada masalah pada lidahnya, yang kita telah pelajari sebelum ini bahawa Nabi Musa ni dia pernah memakan bara api ketika dia kecil, sewaktu dia berada dalam istana Firaun, yang menyebabkan dia cakap itu tidak lancar. Kan, dia tidak fasih. Okey, cerita itulah yang banyak yang selalu kita dengar selama ini. Cerita tu sebenarnya adalah pendapat daripada seorang sahabat Nabi, namanya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Maknanya apa yang kita dengar selama ni, dia ada sandaran dia. Okey, dia ada sumber dia. Okey, tidak salah kepada orang yang menyampai sebelum ini sebagainya. Bahkan dalam kitab tafsir pun sebut ada sandarannya. Sandaran maksudnya ada sumbernya. Dirujuk kepada siapa? Dia adalah komentar ulasan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan riwayat Abdullah ibn Abbas ni, dia sebenarnya wujud dalam kitab hadis, iaitu hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, dalam kitab Jari' Al-Tabari. Cuma, ini perkataan ni, maksud dia walaupun dia ada sandaran daripada para sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas, para ulama mereka membincangkan ucapan Ibnu Abbas ni, maksudnya Ibnu Abbas yang dia memberi komentar tentang ayat Nabi Musa ni, dia minta lidah dia itu Allah Ta'ala lancarkan. Kan? Ulasan Ibnu Abbas tadi yang mengatakan bahawasanya Nabi Allah Musa pernah termakan bara api itu, para ulama membincangkan adakah pendapat Ibnu Abbas ini dia boleh dihukumkan ianya hukum marfu', maksudnya ia memang dikaitkan juga dengan Nabi SAW. Adakah riwayat tu dia sampai disambung dengan boleh dikaitkan dengan ucapan Nabi, ataupun hanya pendapat dia saja. Dia begini, tuan-tuan kena belajar ya. Kita kena tahu, ada pendapat sahabat walaupun tidak ada hadis yang Nabi SAW bersabda, tapi ada pendapat sahabat ni boleh dihukum ia hukum marfu'. Marfu' ni maksudnya dia seperti hadis Nabi, dia naik dia punya hukum dia. Contohnya dalam bab-bab akidah, para sahabat mereka tak akan memandai-mandai kalau dalam bab akidah. Tapi isu sekarang ni dia bukan isu akidah. Dia isu pada mengulas pasal Musa yang pelat tadi tu, yang lidah dia tu ada masalah. Maka kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibnu Kathir, saya juga bersama dengan Ibnu Kathir ketika mana dia mengulas komentar tersebut, dia mengatakan bahawa riwayat Ibnu Abbas ini dia adalah
Maksudnya riwayat Ibnu Abbas ni itu adalah pendapat beliau. Tidak dikaitkan dengan Nabi SAW. Dia panggil istilah apa? Dia panggil istilah mauqufun. Mauquf ni maksudnya pendapat sahabat. Dia adalah pendapat sahabat semata-mata. Mauqufun. Jelas tak? Apabila pendapat sahabat semata-mata, okey, pendapat tersebut dia boleh bawa kepada boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Maknanya tidak mu'tamad. Dia berbeza dengan hadis. Kena faham maklumat macam tu. Maksudnya kalau ada pihak kata dia tak setuju tentang kenyataan kata Nabi Musa doa pada ayat 27-28 ni ada kaitan dia makan api, pendapat tu juga boleh diterima. Sebab ia bukan hadis. Dia hanya berhenti hukumannya mauquf. Dia adalah pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ambil pada siapa pula? Yang itu nanti dia akan dikaitkan dengan riwayat Israiliyat. Okey. Jadi saya tidak akan membentangkan, kita tak akan gunakan riwayat Ibnu Abbas itu untuk kita kuatkan kenapa dia minta pada Allah lidah dia lancar. Kita tak nak gunakan pendapat tersebut kerana ia belum dapat dipastikan kekuatan maklumat tersebut. Tetapi malam ini saya akan tunjukkan jawapan lain. Saya akan berikan jawapan lain. Sebenarnya kenapa dia minta pada Allah supaya lidah dia menjadi lancar. Dibuka kesimpulan lidah dia tu. Okey. Jawapan ini sebenarnya dia berada pada surah Asy-Syu'ara ayat nombor 12 sampai 14. Ia juga berada dalam surah Al-Qasas ayat 33 hingga 34. Okey, mari kita tengok. Mari kita amati betul-betul, kita lihat. Okey, jawapan dia. Tengok. Okey, waktu kita baca kita ambil dulu surah Syu'ara dulu. Surah Syu'ara ayat nombor 12 sampai 14. Okey. Waktu kita baca pada ayat 12 sebentar tadi, kita telah melihat dengan jelas ayat ni. Memang Nabi Musa dia cakap kepada Allah, dia takut. Takut dakwah dia ditolak dan dia juga takut orang membunuh dia. Jadi, kalau orang dah takut, kalau kita dah takut, kalau kita dah takut, takut tu nanti akan memberi kesan kepada apa? Ayat nombor 13 bagi jawapan. Tengok. Lepas dia cakap, qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Dia kata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku takut mereka mendustakan aku. Disebabkan dia takut tadi itu akan bawa kesan kepada apa? Wa yadhiqu sadri, dan akan sempit dadaku. Tengok sambungan dia. Lepas dia cakap dia takut, dan maksudnya bayangkan kalau orang tolak dakwah kita macam kita kan, macam kita. Kalau kita sendiri, kalau kita ajak anak kita supaya dia solat, macam mana kita melawan? Cakap pula bukan-bukan kan. Apa perasaan tuan-tuan puan? Sakit tak dada? Sesak tak dada? Bayangkan. Cuba bayangkan. Anak sendiri tu contoh kan. Nabi Musa ni, dia tahu kalau orang tolak dakwah dia, akan bagi kesan apa dekat dada dia. Dia kata, dan akan sempit dadaku. Dia kata, wa yadiqu sadri, dan akan sempit dadaku. Okey, dapat jawapan dia? Okey, tak apa. Nanti kita ulas sikit lagi. Sebab itu tadi Nabi Musa minta pada Allah apa? Lapangkan dadaku.
Okey, dia minta lapang dada. Sebab apa? Di dada inilah takut tadi, sempit dada tadi. Sebab apa? Kalau orang menolak dakwah dia, so akan menyebabkan apa? Dada dia menjadi sempit. Sebab tu dia minta lapang dada. Okey. Lepas tu, akibat daripada dadanya sempit, mula-mula dia takut, lepas tu akan menyebabkan dada dia menjadi sempit. Kesan satu lagi apa? Wala yantaliqu lisani. Dan nanti aku nak cakap, lidah aku tak lancar. Faham tak maksudnya? Dekat sini dia bagi jawapan. Lidah Nabi Musa ni dia tidak lancar. Akibat dari apa? Akibatnya juga daripada dadanya yang sempit, disebabkan daripada orang menolak dakwah dia. Sudah faham tak? Maknanya di sini, nampak, dia kata, dan sempitlah dadaku. Sebab tu dia minta tadi lapang dada. Lepas tu dia kata, serta tidak lancar lidahku. Dia sebut tadi dia minta apa? Supaya dilepaskan simpulan daripada lidahku. Supaya mereka faham perkataan aku. Kalau kita kombinasikan dengan maklumat dalam surah Syu'ara, kita tahu rupa-rupanya lidah dia jadi tak lancar sebenarnya sebab dia takut. Tetap faham tak jawapan dia? Kita ni walaupun kita ada banyak dalil dan hujah, kan? Tetapi kalau kita takut nak bercakap, takut kita nak cakap tu pun tak lancar. Tergagap-gagap ke, nak cakap tu tak sampai. Tetap faham tak maksudnya? Jadi, kalau kita tengok pada ayat ni, jelas menunjukkan lidah Nabi Allah Musa tu tidak lancar. Bukan tidak lancar secara hakiki dia pelat ke, tak. Sebenarnya tidak lancar ni dikaitkan dengan ketakutan. Okey, jelas kan? Oleh kerana itulah dia minta kepada Allah, fa'arsil ila Harun. Dia kata maka oleh sebab lidahku nanti jadi tak lancar, dadaku sempit sebab aku takut mereka mendustakan aku, maka tolonglah utuskan kepada Harun. Maknanya Nabi Musa minta Allah lantik Harun. Harun tu siapa? Kenapa nak lantik Harun? Allah tak bagi jawapan lagi. Okey, kita jumpa sekejap lagi jawapan dia. Walaupun kita dah tahu sebelum ni, tapi kita nak beri jawapan dengan dalil dia. Dia minta Allah Ta'ala, tolonglah, utuskanlah kepada Harun. Utuskan apa? Nanti jadi Nabi lah. Jadi kita ulas lagi. Kenapa nak ajak Harun? Harun tu siapa? Apa kelebihan Harun? Lepas tu, ayat 14 tadi kita ulaskan. Dia takut pasal apa? Dia takut dia dibunuh. Kan? Jadi lidah dia ni sebenarnya, dia takut, dia bimbang tidak lancar, sebenarnya dikaitkan dengan perasaan ketakutan yang ada pada Nabi Allah Musa. Bukan disebabkan lidah dia tu menjadi pelat selama-lamanya kerana dia telah memilih bara api. Okey. Kita tengok satu lagi ayat. Suratul Qasas, ayat 33 hingga 34. Kita tengok ya. Nabi Musa ni, kenapa lidah dia jadi tak lancar? Dia cakap. Jadi kita baca 33 tadi kan. Dia bagi tahu dia takut nak jumpa Firaun, nak jumpa pembesar Firaun. Sebab apa? Sebab dia pernah ada kes bunuh orang. Okay, di sini kita jumpa jawapan dia takut. Lepas tu dia cakap, wa akhi Harun. Dia kata, dan saudaraku Harun. Baru kita tahu. Harun tu siapa? Harun tu adalah saudara dia. Okay. Okay, Harun tak apa. Kita sambung dulu. Lepas tu, Harun tu, kenapa dengan Harun tu? Huwa afsahu minni lisanan. Lidahnya lebih fasih
daripadaku. Okey, lidahnya lebih fasih daripadaku. Tapi Allah Ta'ala tidak cerita kenapa lidah Nabi Harun ni lebih fasih daripada Musa. Dekat situ pun kita boleh kuatkan pendapat yang kita tak setuju, yang kita tak boleh gunakan pendapat lidah dia tu termakan bara api. Sebab Allah tak bagi tahu sebab apa Nabi Harun ni lidah dia lebih fasih daripada Musa, tapi Musa mengakui. Nanti kita akan ulas lagi. Lepas tu dia kata kepada Allah, fa arsil ma'iya rid'an yusaddiquni. Oleh sebab dia itu lidahnya fasih daripadaku, dia itu adalah saudaraku, utuskanlah dia bersama-sama dengan aku nak pergi dakwah nanti, supaya dia boleh jadi penyokong yang mengakui kebenaranku. Inni akhafu an yukadzibun. Sebab apa? Sebab nanti aku takut mereka tak percaya kepada aku. Tetapi nanti aku ada penyokong yang menyokong bahawa aku ni benar. Siapa dia? Iaitu saudaranya adalah Harun. Okey. Saya tanya soalan pada tuan-tuan dan puan. Siapa yang tahu ataupun siapa pernah jumpa ayat Quran ataupun hadis yang sahih yang menyebutkan latar belakang Harun? Pernah tak kita jumpa dalam Quran Harun dia lahir waktu bila? Kita tak pernah jumpa. Dalam hadis Nabi pun kita tak jumpa. Tiba-tiba dalam kes fasa 3 ni barulah watak Harun itu muncul. Maknanya kisah lahirnya Harun, kan Harun ni anak lelaki, betul tak kan? Sedangkan kita belajar sebelum ini, Firaun memang akan bunuh anak lelaki. Nabi Musa tadi kita memang boleh akui dia terselamat. Sebab Allah yang selamatkan dia. Harun ni macam mana pula? Bila pula Harun ni lahir? Sebab itu, cerita pasal Harun ni, biografi dia memang tak banyak. Tak ada. Latar belakang dia lahir waktu bila. Cerita Harun ni memang Allah Ta'ala tidak jelaskan kepada kita. Adakah dia lahir sebelum Firaun? Ataupun dia lahir adakah dia lahir sebelum Musa? Ataupun dia lahir selepas Nabi Allah Musa? Sebab itu tidak ada jawapan yang muktamad untuk mengatakan Harun ini adik Musa. Dan tidak juga ada jawapan yang muktamad untuk mengatakan Harun ini adalah abang Musa. Tidak ada. Bagaimana dia boleh terselamat daripada dibunuh oleh Firaun? Wallahu ta'ala a'lam. Sebab Allah Ta'ala tidak cerita. Cuma kita dapat maklumat, Musa mengakui Harun lidahnya lebih fasih daripada dia. Kenapa? Okey. Harun pernah buat kes tak dengan Firaun? Harun pernah bunuh orang tak pada Firaun? Kita tak tahu kan? Maknanya Harun ni dia tak sama macam kes Musa. Musa pernah buat kes iaitu membunuh. Tapi Harun tak ada. Sebab Allah Ta'ala tidak ceritakan. Maknanya Harun kalau dia nak berdepan dengan Musa, okey, kalau dia nak berdepan dengan pembesar Firaun, nak jumpa Firaun, pembesar Firaun dengan kaum Firaun tak ada masalah. Sebab dia tidak ada isu. Kita yang pernah buat salah dengan orang yang tidak pernah bersalah apa-apa berbeza dari sudut nak berhadapan. Jadi, saya lebih mencenderung kepada apa yang diulas oleh Ibnu Kathir, juga apa yang diulas oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, bahawasanya Nabi Allah Musa itu lidahnya tidak lancar dikaitkan dengan dadanya yang sempit. Sempit kenapa? Kerana perasaan takut dia tadi itu, seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini. Dan
saya tidak cenderung kepada nak menyebutkan Nabi Allah Musa itu lidahnya menjadi pelat ke sebagainya kerana memakan bara api. Wallahu ta'ala alam. Maka dalam bab ni tak perlulah kita nak bergaduh. Janganlah gaduh pula di sudut fakta tu kan. Ada sumbernya daripada Ibnu Abbas, tetapi riwayat tersebut dicari, digali, dia dikaitkan juga dengan min Israiliyat. Jadi apabila dia kaitkan dengan Israiliyat, kita tidak tahu cerita itu benar ataupun tidak benar. Tetapi kalau kita rujuk ayat Quran kan, kita nampak jelas dekat ayat surah Syu'ara ni, kita nampak jelas jawapan dia. Kita maksudnya ayat ni menerangkan, kita nampak perkaitan dia. Kan? Dikaitkan lidah dia tak lancar tu sebab dekat ayat nombor 13 ni nampak terang-terang. Walau dia cakap ayat 12 dia cakap dia takut mereka akan mendustakan dia. Lepas tu dia ada perkataan dan, nampak tak dan? Wa yadhiqu sadri, dan akan sempit dadaku dan lidahku nanti jadi tidak lancar. Dia tak cakap lidah dia tak lancar, nanti waktu nak bercakap sekian. Tapi dia cakap dikaitkan dengan ayat ni, kita menyebut tentang apa? Tentang perasaan takut tadi. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan dan puan berhak untuk bersetuju ataupun tidak bersetuju. Saya cuma mengemukakan cara untuk melihat jawapan dia. Okay, kita belajar ni, kita sekurang-kurangnya kita tahu cara pendalilan. Maksudnya cara nak mendapatkan sesuatu informasi. Okay, jelas dekat situ. Moga-moga moga-moga ni bagi jawapannya. Selama ni ada orang tanya kan. Sebelum ni ramai orang tanya. Tapi saya dah bagi dah jawapan dia pada malam ni. Baik. Kemudian Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, waktu dia sebut dekat Harun tadi kan. Harun tadi, ayat yang berikutnya menjadi perincian lah. Kenapa dia minta Musa tu? Bukan sekadar lidahnya lancar, tapi ayat 29 sampai 32 ni, Nabi Allah Musa kata dalam surah Taha, waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang penyokong daripada keluargaku, waziran. Yang menguatkan dia. Sebab apa? Berbeza kalau orang luar dengan orang dalam keluarga. Maknanya Nabi Harun ni dia akan jadi Nabi jugalah. Okay, lepas tu Nabi Allah Musa sebut Harun akhi. Dia itulah Harun saudaraku. Cuma seperti saya sebut tadi, saya tidak ada jawapan untuk menyatakan Harun ini sama ada dia abang ataupun dia adik. Wallahu ta'ala alam. Tapi dia tetap adik-beradik kepada Musa. Kemudian dia sebut lagi, Harun tu dia bukan sekadar menjadi penyokong daripada keluarga dia. Dia juga kata, usdud bihi adri. Teguhkanlah kekuatan aku dengan dia. Dia tu nanti akan kuatkan lagi dakwahku, hujah aku sebagainya. Wa asyirikhu fi amri, dan libatkanlah dia dalam urusan. Libatkan dia dalam urusan tu maknanya apa? Dia juga akan menjadi seorang nabi yang turut akan menyampaikan dakwah. Ia akan menyokong, mempertahankan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, kemudian disebut lagi lah sampai ayat nombor 35. Okey, tak apa yang ni. Lepas tu kita pergi kepada maklumat berikutnya. Okey, adakah permintaan Nabi Allah Musa tersebut Allah kabulkan? Yang dia minta nak lapang dada, yang dia minta mudahkan urusan, dia minta ada penyokong, orang yang boleh menguatkan dakwah dia iaitu saudaranya. Okey. Jawapan dia adalah permintaan Nabi Musa AS Allah kabulkan. Allah kabulkan permintaan Musa, kita guna semula surah Taha ayat 36 sampai 37. Allah Ta'ala kata, qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sesungguhnya
telah diberikan kepada engkau apa yang engkau pohonkan itu, wahai Musa. Semua tadi itulah Allah memberikan apa permintaan Musa tadi yang diminta. Rupanya saudara dia pun Allah lantik juga sebagai Nabi untuk tolong dia dalam menyampaikan dakwah. Ni ayat 36 bagi jawapan. Allah kabulkan permintaan dia. Permintaan dia ni Allah kabulkan tu dekat mana? Dekat lembah Wadi Tua itulah, malam yang sama jugalah dia minta. Allah kabulkan. Lepas tu kita baca ayat lain, surah Al-Qasas ayat 35. Allah Ta'ala mengatakan, qala sanashuddu 'adudaka bi akhik. Allah berfirman, kami akan kuatkan usaha dakwah kau tu, perjuangan kau tu dengan saudaramu. Tapi tak sebut siapa nama saudara kat sini. Ayat lain sebut namanya Imam Harun. Wa naj'alu lakuma sultana. Dan kami akan berikan, sultan ni maknanya kemenangan. Hujah mereka itu akan menang kepada kamu berdua. Dekat sini kita jumpa memang Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Allah Musa. Harun tu memang Allah lantik dia jadi Nabi. Sebab Allah kata kami akan berikan kemenangan kepada kamu berdua. Lepas tu Allah pesan, fala yasilu ilaikuma biayatina. Maka mereka tidak akan dapat membahayakan atau menewaskan kamu berdua. Ingat tak, Musa kan ada kes orang nak bunuh dia kan? Rupa-rupanya malam itu juga Allah Ta'ala bagi tahu engkau tidak akan berada dalam bahaya, wahai Musa. Mereka tidak akan dapat buat apa-apa kepada engkau, wahai Musa. Kepada engkau dan Harun, wahai Musa. Lepas tu Allah kata antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Allah mengatakan dengan membawa ayat-ayat kami itu, kamu berdua serta pengikut kamu akan menang. Ini Allah bagi tahu dah awal-awal kepada Musa. Tongkat yang kamu bawa, tangan yang kamu dapat dua mukjizat tersebut, kamu berdua akan menang dan pengikut kamu akan menang. So macam mana ketenangan Musa, macam mana dada Musa, kan? Okay, kemudian kita lanjutkan lagi satu lagi ayat. Dalam suratul Furqan ayat 35-36 kita jumpa ayat ni mengukuhkan lagi doa Nabi Musa itu Allah kabulkan. Allah kata walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Dan sesungguhnya kami telah berikan kitab Taurat kepada Musa dan kami lantik saudaranya Harun sebagai pembantu bersamanya. Okay, cuma saya nak fahamkan tuan-tuan dan puan ya, ayat ni bukanlah Allah bagi Taurat tu dekat Musa waktu malam tu, tak. Pada malam jadi nampak api tu bukan. Malam tu dia belum lagi dapat Taurat. Ayat ni sebenarnya ayat yang nak mengimbau tentang kisah Musa. Dia berbeza dengan ayat yang Allah berbicara langsung dengan Musa tadi. Ini ayat ni Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana Musa ni Allah tolong dia. Iaitu Allah bagi Musa kitab Taurat, Allah Musa lantik. Allah melantik saudara dia Harun sebagai pembantu bersama-sama dengannya. Okay, dah dapat jawapan dia kan? Lepas tu Allah Ta'ala perintahlah kepada Nabi Musa dan Harun. Barulah masuk kepada watak Harun. Watak Harun tadi dah ada dah, kan? Untuk permintaan Nabi Musa lantik dia. Sekarang kita masuk kepada perintah Allah kepada Musa dan juga Nabi Harun. Ini Allah Ta'ala menyebutkanlah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 15 dan ayat nombor 17. Allah kata qala kalla. Allah berfirman jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali tu maksud dia mereka memang tidak boleh nak mengapa-apakan engkau wahai Harun dengan Musa lah. Lepas tu inna ma'akum mustami'un. Pergilah kamu berdua membawa ayat-ayat kami. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala menyebutkan nanti kalau jumpa Fir'aun, cakap pada kau berdua,
Jumpa Firaun cakap kepada mereka apa? Cakap bahawa kami ini adalah utusan seluruh alam. Dan ayat 17 ni, ini satu lagi bebanan kepada Nabi Musa. Apa dia? Nabi Musa ni dia ada satu lagi tugasan dia. An arsil ma'ana Bani Israel. Allah pesan kepada Musa dan sebenarnya ucapan tu juga kepada Harun. Allah cakap, nanti kalau korang berdua jumpa dengan Firaun, korang kena cakap dekat dia. Pertama, korang kena bagi tahu korang berdua ni adalah pesuruh Allah. Lepas tu yang kedua, minta kepada Firaun supaya bebaskan Bani Israel supaya ikut korang berdua. Maksudnya, bukan sekadar nak dakwah pasal akidah kepada Firaun, tetapi juga nak buat satu permintaan besar supaya Firaun berhentilah daripada menzalimi, menindas Bani Israel. Bebaskan mereka supaya mereka boleh keluar bersama-sama dengan kami. Adakah Firaun setuju? InsyaAllah kita akan bicarakan pada kelas yang akan datang. Tapi kita lihat ada ayat yang kita baca dekat surah Furqan ni, kita boleh jumpa satu lagi ayat 36. Allah Ta'ala kata kepada Musa dan Harun, فَقُلْنَا ذِهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Pergilah korang berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami akan binasakan kaum itu dengan sehancur-hancurnya. Maknanya, tamatlah pengisian kita pada malam ini, yang mana kita telah selesai maklumat ini. Kita telah dapat maklumat ni. Maklumat apakah yang berlaku kepada Nabi Musa sebelum dia jumpa Firaun. Kita baru masuk kepada fasa apa yang berlaku kepada Musa, permintaan dia sebelum dia bertentang mata bertemu dengan Firaun. Ini kita belajar pada malam ni. Jadi kita dah sebut tadi permulaannya apa? Allah perintahkan Musa supaya jumpa Firaun, pembesar-pembesar dia, kaum dia dan juga bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Berat tugas Musa ni. Kan, dah lah kena dakwah, lepas tu kena bawa pula Bani Israel keluar daripada Mesir tu. Itu yang dia bawa diam-diam satu hari tu nanti waktu dia dikejar oleh Firaun. Nanti kita akan cerita kemudian. Lepas tu, lepas dia dapat perintah, catat alih dia, sambungan kronologinya, dia timbul perasaan takut nak jumpa dengan Firaun dan sebagainya. Dia cerita apa sebab dia takut. Ada dua sebab kan, dia sebut tadi. Disebabkan perasaan takut tersebutlah menyebabkan kesan dia Nabi Allah Musa bimbang pada lidah dia tadi yang akan tidak lancar, yang tidak petah untuk berdialog, berdakwah dengan Firaun. Sebab tu dia minta kepada Allah beberapa permintaan. So nak hilangkan rasa takut, kena ada pembantu, kena ada penyokong dia. Di situ. Okay, kita dah jelaskan sambungan kronologi dia. Lepas tu Allah Ta'ala kabulkan permintaan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Lepas Allah kabulkan, Allah setuju untuk menerima Harun sebagai Nabi, akan pergi bersama-sama dengan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay, maka Allah perintahkanlah pada Musa dengan Allah menggunakan ucapan seperti Allah berkata juga kepada Harun untuk mereka pergilah membawa mukjizat yang dibekalkan untuk berhadapan dengan Firaun. Lepas daripada kronologi ini, kisah inilah, baru kita akan sambung nanti tentang Nabi Allah Musa, dia akan bertemu dengan Firaun secara berdepan. Apa yang berlaku? Apa dialog yang dilontarkan, apa hujah yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa
kepada Firaun. Yang ini insya-Allah kita akan sambung pada hari yang berikutnya. Mungkin nanti pada siri yang ke-13 kot. Sebab hari Khamis ni siri nombor 12, kita nak memperincikan lagi apa yang kita belajar pada malam ni. Sebab kita belum lagi ambil belajar ibrah untuk sesi malam ni. Nanti insya-Allah kita akan sambung kisah bertemu dengan Firaun tu pada hari Isnin yang minggu depan, pada siri yang ke-13 insya-Allah. Tapi pada hari Khamis ini kita perincikan lagi maklumat-maklumat yang telah kita pelajari pada malam ini. Moga-moga tuan-tuan dan puan dapat tuan-tuan memperolehi susunan dia ataupun kronologi ataupun tuan-tuan boleh buat catat alih bagaimanakah perjalanan kehidupan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita boleh bertemu secara bersua muka ataupun kita dah boleh jumpa secara bukan lagi, kalau kita dah boleh kelas bertemu, mungkin saya boleh lukiskan tuan-tuan dan puan flow chart dia, catat alih dia daripada mula-mula Nabi Allah Musa lahir sampailah kepada apa kita belajar kisah pada malam ni. Tuan-tuan boleh buat sendiri pun sebenarnya, senang je. Itu dia punya susunan dia. Okey, ada pertanyaan, persoalan yang boleh saya bantu untuk malam ni? Kejap ya. Tengok dia tak. Okey, Allahu Akbar. Allahumma okey. Firaun yang disebut dalam Al-Quran merujuk kepada individu yang sama atau individu yang berbeza. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti saya akan dapatkan maklumat ni pada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, adakah Firaun yang waktu Nabi Allah Musa bunuh waktu Nabi Musa lahir masa kecil tu, adakah Firaun yang sama yang jaga dia ataupun sebagainya. Tetapi nanti kalau kita jumpa ayat lain, memang Firaun yang sama. Memang Firaun yang sama yang dia akan mengungkit semula cerita dia membesarkan Musa. Jawapan tu, kalau yang bertanya ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Syu'ara. Sekejap ya, saya tunjukkan dalam surah Syu'ara tu. Dia jawapan dia dalam surah Syu'ara. Sekejap ya. Surah Syu'ara tadi surah nombor berapa? Surah nombor 20. Sekejap ya. Saya tunjukkan tuan-tuan dan perempuan dia punya jawapan dia. Sebab dia bertanya Firaun tu Firaun yang sama ke? Jawapan dia, kalau kita rujuk pada fasa yang berikutnya, memang adalah orang yang sama. Sebab apa? Sebab sekejap ya. Kejap ya, dia dekat. Okey, jawapan dia, kalau yang bertanya dan tuan-tuan dan puan nak cari jawapan, tuan-tuan cari ayat nombor 18, okey. Cari ayat nombor 18 surah Asy-Syu'ara, surah nombor 26, juzuk 19, muka surat 367. Muka surat 367 ayat nombor 18. Surah Asy-Syu'ara. Tuan-tuan akan ayat nombor 18 ni duduk baris kat sini. Dia duduk baris tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dia berada pada baris yang ke-14 dan 15 lah. Muka surat nombor 367, tuan-tuan akan jumpa ayat ni. Saya bacakan ayat dia untuk untuk kita menjawab soalan rakan-rakan kita bertanya. Okey. Ketika jumpa dengan Firaun tadi, Firaun tu jawab apa? Ayat nombor 18. Dia kata apa? Qala alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umurika sinin. Itu ayat nombor 18. Maknanya Firaun tu dijawab. Dia kata apa?
bukankah kami telah memelihara engkau dalam kalangan kami semasa engkau baru lahir dan engkau telah tinggal bersama kami selama beberapa tahun daripada umurmu. Lepas tu ayat 19 surah Syu'ara, Firaun dia ingatkan kes yang Nabi Musa pernah buat. Ayat 19 Firaun kata apa? Wa fa'alta dia kata wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Lepas tu Firaun kata apa? Dan engkau telah melakukan satu perbuatan, maka engkau termasuk dalam kalangan orang yang tidak mengenal budi. Maknanya Firaun yang sama yang ketika Nabi Musa dia berada dalam istana. Sebab pada ayat 18 dan 19 memberikan jawapan. Wallahu ta'ala alam, nanti saya cuba dapatkan juga pada maklumat-maklumat yang berikutnya. Itu memang di antara persoalan yang ada ditanya sebelum ini. InsyaAllah nanti kita akan tunjukkan ayatnya. Moga-moga kita dapat jawapan yang pasti insya-Allah. Wallahu taala alam. Baik, ada soalan lain tak? Ada bertanya, fasa berapa Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir? Okey. Yang bertanya tak ada nota sebelum ni ya. Sebenarnya kalau dah tengok nota sebelum ni, fasa jumpa Khidir tu kita letak dia di pada fasa yang ke-6, fasa last sekali. Dia fasa yang Nabi Musa dia memang nak wafat pada fasa tu. Dia macam ni. Saya tunjukkan fasa dia ya. Sekejap. Fasa ni. Ini yang bertanya tadi, ni saya tunjukkan. Ni. Begini. Kita dalam pengisian kita guna ni, kita rujuk buku Qasasul Quranul Karim. Okey. Fasa yang ke-6 ni adalah fasa bersama hamba yang soleh. Hamba yang soleh tu maksudnya bersama dengan Khidir. Okay, ini kalau ikut buku yang ditulis oleh Dr. Fadil Hasan Abbas. Dia buat 6 fasa. Jadi kisah Musa tu kisah terakhir sekali. Fasa kehidupan, kalau kita tak nak letak dia pada nombor ke-6, kita boleh letak dia di bawah tajuk fasa-fasa terakhir kehidupan Nabi Musa. Itu lebih mudah. Sebab kalau ikut Syekh Salah Abdul Fattah, beliau tak bahagikan kepada 6, dia cuma bahagikan dia kepada 5. Ada 5 fasa. Ni hanya pendekatan para ulama saja. Kalau ikut Syekh Salah dalam Al-Qasasul Qurani, beliau kata kehidupan Nabi Musa ni ada 5 fasa. Fasa last sekali waktu dia jumpa Musa dengan Khidir. Lepas tu wafat dia. Jadi kalau kita tak nak terkeliru nama bilangan fasa tu, kita boleh katakan fasa-fasa terakhir kehidupan Nabi Allah Musa adalah dia bertemu dengan Khidir alaihi salam. InsyaAllah nanti kita akan ceritakan kisah Khidir itu dengan panjang lebar. Okey, wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan di FB tak? Ada rakan-rakan kita? Ustaz nak tanya. Ya Kak. Yang kaum Bani Israel tu, apa status dia dalam masyarakat Mesir pada ketika itu? Sebab ada dalam Al-Quran mengatakan untuk bebaskan Bani Israel. Adakah dia second class masyarakat? Ya. Dia memang second class masyarakat. Kalau kita baca pada ayat mula-mula waktu dia lahir tu, memang dia ditindas lah. Dia memang second class. Dia kalau kita tengok dekat nota mula-mula tu, kejap. Dekat fasa ni, pada fasa dia lahir ni, kejap. Saya share screen tak tu? Ke saya tak share? Saya share kan? Ada, nampak. Sekejap, saya tunjukkan sekejap kat sini. Okay. Dekat fasa dia lahir tu, sekejap. Sekejap. Dia fasa pertama waktu dia lahir tu, sekejap. Dia dekat ayat sini. Dia dekat fasa dekat fasa pertama dalam surah Al-Qasas, ada jawapan dia dekat sini. Ada jawapan yang Allah Ta'ala kata Firaun ni dia telah buat kezaliman, lepas tu dia jadikan puak dia tu berpuak-puak. Dia menindas satu puak antara
antara puak dengan lain, iaitu Bani Israel. Lepas tu kalau kita nak cari jawapan lain, ada dalam satu ayat tu yang Firaun cakap, ini suara akak punya audio ke tu? Saya carikan ayat dia dekat sini sekejap. Okey, dia sebenarnya betul Kak Mila. Dia sebenarnya memang dia second kelas sebab sekejap. Sebab begini. Sebab ada dalam satu ayat tu memang Firaun cakap, alah engkau ni sebenarnya adalah engkau ni daripada kumpulan yang kami jadikan dia sebagai hamba. Sekejap ayat dia, sekejap. Saya masih lagi tengah nak pindahkan semua maklumat di dalam PowerPoint ni. Jadi saya belum siapkan panjang lebar sekejap. Dia pada ayat, sekejap ya, dia dekat dalam surah. Dia dekat saya pun tak apa, nanti saya tunjukkan insya-Allah. Ayat dia pastinya ayat tu yang pasti memang ayat dia memang second class sebab Firaun cakap Firaun ketika Musa berdialog dengan dia cakap, dia ni dahlah lidah dia tak lancar. Lepas tu pula kaum dia tu pun kami jadikan sebagai hamba. Itu ayat Quran tu lagi jelas. InsyaAllah nanti kita akan jumpa. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan lain? Terima kasih kepada tuan-tuan yang masih lagi setia ya. Okey. Hampir separuh juga ni yang tak ikuti secara langsung. Biasa kita ramai juga Okey, tak apa. Kita faham dengan kesibukan. Ala kulli hal, kita doakan rakan-rakan kita yang biasa ikut bersama dengan kita, Allah pemudahkan urusan boleh mengikuti secara rakaman di akademi, di FB Akademi Tadabbur. Sebab cerita Musa ni kalau kita terlepas, kalau boleh tengok dulu apa yang kita terlepas sebelum kita sambung kepada maklumat yang berikutnya. Okey, kalau tak ada, ada soalan tak? Okey, tak ada. Okey, terima kasih semua. Selamat menjalani Aidil Adha bagi siapa-siapa yang melaksanakan ibadat kurban. Okey. Semoga Allah menerima amal-amal ibadat kurban kita khususnya dan segala amal yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Banyakkan bertakbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kepada hari-hari tasyrik. Semoga Allah menerima usaha kita pada setiap malam kita bertemu khususnya pada kisah Nabi Musa ni. Allah campakkan kita rasa cinta untuk kita mendalami lagi ayat-ayat Quran menggunakan pendekatan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jadi saya minta maaf kalau ada kelemahan kekurangan. Bagi sesiapa yang tidak dapat nota, nanti tolong dapatkan di link Google tu insya-Allah. Saya usahakan selewat-lewatnya pagi esok dah ada nota pada malam ni. Tolong ambil di link Google Drive insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Selamat hari raya. Terima kasih Ustaz.